Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. So, kita buka sesi kita malam ni dengan mula kitab Al-Fatihah. Okey, so kita terus mulakan pembentangan. Okey. So, saya ikut senarai yang hantar awal ni. Okey, kita mulakan dengan Muhammad Nakiuddin. Ada ke? Ada. Okey. So, saya akan pancarkan nanti Nakiuddin bentang dari sini ya. Okey. Silakan. Silakan Nakiuddin, mulakan bentang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama sekali dengar tak suara saya jelas ke? Okey, dengar. Boleh buka video tak? Bila bentang tolong buka video kan. Okey, baik. Okey. Bismillah. Produk ini dinamakan Aircon. Ejaan dia AERCOND, di mana bahasa mudah dia air conditioning energy recovery, di mana ianya satu pasangan kepada kompresor aircon yang dipasang belakang daripada kompresor aircon. Sebagaimana itu sebagai pengenalan lah. Cara berfungsi dia mengguna semula tenaga yang dibebaskan oleh kompresor aircon tu, kinetic energy tu kepada electrical energy semula. Segmen pelanggan, target pelanggan semua pengguna domestik, bermaksud semua pengguna di rumah lah yang ada aircon, dia adalah target kita. Yang kedua, premis kerajaan. Premis kerajaan ni kita akan propose ke semua premis kerajaan. Pejabat swasta kita akan propose juga. Rumah hijau ni sebahagian besar rumah hijau yang mana mereka tanam tumbuhan, suhu tu dikawal oleh pendingin hawa juga, dan dia punya horsepower lagi tinggi. Jadi dia punya impact tu lagi tinggi lah kalau kita dapat propose ke rumah hijau. Tawaran nilai, kita akan bagi pemasangan percuma. Seterusnya servis bulanan yang free. Rebat rekomendasi ni maksudnya jika dia ada recommend kepada customer yang baru, kita akan bagi rebate lah. Akan ditetapkanlah berapa nilai. Seterusnya nasihat percuma ni dari segi boleh ke pasang, dia punya aircon tu akan ada masalah ke tak. Kalau ada solusi lain, kita akan cadangkan solusi lain. Seterusnya saluran. Saluran tu kita akan buat proposal lah, melalui proposal kepada premis-premis dan pejabat kerajaan swasta. Seterusnya melalui media sosial, website dan media sosial mainstream lah seperti WhatsApp, Telegram, Instagram. Seterusnya melalui brosur yang kita tinggalkan di kedai-kedai aircon mungkin. Jika berminat boleh tengoklah. Seterusnya pengiklanan secara umumnya melalui streamer-streamer ataupun banting-banting di tepi jalan. Seterusnya aktiviti utama, apa function ataupun apa fungsi aircon ni. Ianya mengguna semula tenaga yang dibebaskan oleh kompresor aircon itu sendiri. Jadi dengan tenaga yang dikumpulkan, yang disimpan di dalam bateri, jika ada cut off ataupun jika ada short elektrik ataupun tiada elektrik, boleh guna semula tenaga yang dijana itu. Yang kedua, jimatkan elektrik sudah tentu. Jika kita nak guna untuk electrical appliance yang lain pun boleh. Berfungsi semasa kecemasan, di mana macam saya sebut tadi, jika tak ada elektrik boleh pakai semula tenaga dia.
Seterusnya, selamat dan kemas. Selamat dan kemas ni, benda tu dipasang di luar rumah. Dan kemas sebabnya ianya portable dan tidak mengganggu ruang lain lah. Kompresor aircon tu pun kita pasang di luar rumah. Dan yang alat kita aircon ni pun dipasang selepas daripada kompresor tu, di depan kompresor tu. Yang terakhir, sebagai hiasan tambahan lah. Sebagaimana yang minggu lepas, ada kerusi tu boleh yang doktor tunjuk kerusi tu boleh dijadikan sebagai hiasan. Yang ni pun kita akan buat bagi bentuk dan dimensi dia tu bagi cun untuk hiasan tambahan juga. Sebabnya benda ni kadang-kadang duduk belakang rumah kan. Jadi orang tengok daripada belakang tu nampak cantik juga. Seterusnya hubungan dengan pelanggan, kita akan sediakan manual offline baru video. Di mana buku manual ni kita sediakan QR code. Jadi dia boleh scan dan dia boleh tengok video secara offline. Seterusnya talian mesra 24 jam dan kita sediakan talian WhatsApp dan juru teknik. Jika perlu dia boleh kontak 24 jam dan kita hantar juru teknik lah. Jika ada masalah, jika ada bunyi, jika ada getaran ke apa, semua masalah kita cover lah. Seterusnya sumber utama. Sumber utama sudah tentulah kita memerlukan vendor mesin lah. Sebabnya mungkin kita tak mampu nak buat sendiri. Jadi kita propose design blueprint dia apa semua, kita propose kepada vendor mesin. Seterusnya kita memerlukan kedai ataupun store untuk tempatkan kita punya store. Sumber intelek ni diperlukan juga untuk mematenkan dan penjenamaan kita lah aircon ni. Sumber manusia, tenaga ataupun teknikal tu sendiri, technician tu sendiri kita memerlukan, dan ejen jualan dan penjaga store. Seterusnya aset teknikal seperti sebab kita alat kita ni ialah alat elektrik, jadi memerlukan aset teknikal semasa pemasangan tu kita ada perlulah aset teknikal dan pembekal wayar di mana untuk membekalkan wiring. Seterusnya rakan kongsi utama kita sudah tentu pelabur. Untuk jayakan produk ini kita perlukan pelabur yang besar lah. Seterusnya vendor mesin sebagaimana disebutkan tadi. Dan rakan kongsi kita memerlukan daripada pihak berwajib lah, seperti untuk dapat pengesahan SIRIM dan dapat pengesahan daripada Suruhanjaya Tenaga. Dan rakan kongsi itu, rakan kongsi jika syarikat kita dah besar semua, memerlukan rakan kongsi. Mungkin kita akan bahagikan departmen pemasaran, departmen kewangan mungkin. Jadi memerlukan rakan kongsi yang berkemahiran lah. Yang kedua akhir adalah aliran pendapatan, di mana kita akan dapat pendapatan melalui pembelian produk ini sendiri. Yang kedua, tambah prestasi produk, di mana kalau dia nak hasil lebih berkesan, perlu tambah sikit lah, kira upgrade produk tu. Yang ketiga, pemilihan corak dan desain yang eksklusif pun kita akan tambahkan harga sikit lah. Jadi kiranya sebagaimana yang di aktiviti utama last sekali tu, hiasan tambahan. Jadi kalau nak corak yang eksklusif, kita bagi harga lebih sikit lah. Last sekali, perpanjangan jaminan. Andai kata lepas mula-mula tu kita bagi jaminan dulu. Andai kata dia nak extend warranty tu, kita minta tambah sikit. Jadi kita akan cover 2 tahun seterusnya ke, 2 tahun ke hadapan ke. Akhir sekali, struktur kos. Sudah tentu modal mesin. Yang kedua, pendaftaran sumber intelek. Yang ketiga, pengesahan pihak berwajib, SIRIM, Suruhanjaya Tenaga. Yang keempat, kos kajian dan pembinaan, R&D, kos pemasaran, kos juruteknik, kos talian kecemasan, dan kos bantuan kecemasan. Semua tu kita perlu bersedia lah. Kita tak tahu benda ni berfungsi dengan baik ke tak. Jadi kita spare awal-awal lah. Kita letak dalam struktur kos. Wallahualam, itu saja daripada saya. Lebih ke 5 minit datang. Okey. Apa ni? Nakudin, ini BMC ni dah cantik dah. Cuma susunannya salah. Jangan apa ni, kalau Nakudin hantar yang ini untuk final nanti, banyak ni kena potong ni Nakudin.
Ini salah So cuba buka balik nota-nota kita ataupun video-video kuliah kita sebelum ni. Apa ni di tengah tu sepatutnya adalah tawaran nilai. Okey, bukan aktiviti utama. Okey. Cuma yang saya tak faham apa maksud guna semula tenaga ni? Kira mesin tu, aircon ni, dia Hmm. akan, kan kompresor aircon tu dia melepaskan angin kan. Okey. Jadi dia guna semula tenaga haba dan tenaga kinetik tu. Benda Hmm. ni, produk ni ditukarkan kepada elektrik dan disimpan di dalam bateri. Itu fungsi produk ni lah. Okey. So itulah inovasinya kan? Ya Okey. betul betul. So nanti di bahagian tawaran nilai itu sepatutnya perkataan guna semula tenaga ni di bahagian tawaran nilai, bukan aktiviti utama So satu struktur BMC ini salah. Okey, dan Nakudin kena cek balik ikut susunan yang betul. Dan dari segi pembagian blok ni, kesalahan yang kedua adalah apa ni aktiviti utama. Aktiviti utama ni adalah proses yang Nakudin akan lalui daripada mula pasang sampailah dapat duit. Sampailah melibatkan bayaran. Semua proses yang dilalui. Itu dalam aktiviti utama. Bukan yang seperti ini Dalam apa ni poin yang Nakudin letak dalam aktiviti utama ini sepatutnya adalah dalam tawaran nilai. Baik. Okey, baik baik baik. Okey. Kemudian dalam segmen pelanggan pun sepatutnya 3 tu jangan premis kerajaan, pejabat swasta dan rumah hijau. So semua pengguna domestik ini maksudnya setiap orang ke? Kira pengguna domestik ni macam pengguna rumah lah Okey, yang guna. kalau macam tu sepatutnya rumah yang mempunyai sistem penghawa dingin. Kena spesifik. Siapa dia semua pengguna domestik ni? Jadi kalau rumah-rumah yang ada aircon kan, betul kan? Betul betul. Jadi itu sepatutnya di sini adalah semua rumah yang mempunyai sistem penghawa dingin. Itu di bahagian segmen pelanggan. Cuma susunan ni memang salah memang totally salah. Jadi kalau nanti dia tengok balik kita punya hasil pembelajaran kursus, yang nombor 2 itu adalah pelajar sepatutnya berupaya membangunkan satu BMC. Dalam keadaan ataupun versi BMC Nakudin sekarang ini belum berupaya lagi, belum mampu lagi menghasilkan BMC. Kena cek balik struktur dia kan. Dari segi apa ni saluran ni okey dah betul Cuma bahagian pengiklanan itu kena spesifik. Apa maksud periklanan? Dalam media sosial itu pun periklanan kan? Brosur itu pun periklanan kan? Jadi media sosial, brosur, periklanan. Sepatutnya periklanan tu tak adalah sebab media sosial dan brosur tu memang platform periklanan. Okey, Okey? jelas. Okey, seterusnya uh, rakan kongsi okey. Okey, huraian di dalamnya tu okey. Hubungan dengan pelanggan pun okey. Sumber utama pun okey. Aliran pendapatan. Ini pun salah. Susunan BFC ni memang salah Jadi kalau dia dari 50% markah itu memang kosonglah Nakudin. Sebab dari segi struktur dia tu dah salah. Bila step yang pertama ini dah salah, yang lain pun akan salah lah kan? Betul Betul. Okey. So check balik. Kemudian dari segi struktur kos ni okey. Aliran pendapatan okey. Cuma yang kena baiki yang pertama struktur susunan BMC ini. Yang kedua adalah aktiviti utama. Ini salah huraian dari dalam tu. Dalam aktiviti utama Kemudian segmen pelanggan tu ada benda yang kena dibuang ataupun kena spesifik lagi. Semua pengguna domestik itu menjadi rumah yang mempunyai sistem penghawa dingin. Kemudian dari segi saluran. So periklanan tu harus buang lah. Sebab
dah petik media sosial tu pengiklanan. Brosur itu pengiklanan. Dia macam ni. Analoginya kan. Media sosial tu adalah steering kereta. Lepas tu brosur tu adalah tayar kereta. Tiba-tiba pula dia bawa tu ini aku letak kereta. Jadi macam overlapping tau, bertindan. Okey? Boleh? Baik, doktor. Baik, jelas. Okey. Tapi dari segi visual BMC ini sangat cantik, sangat kemas. Sayang susunannya tak betul. Okey? Dan Maaf, doktor. sebab itulah tujuan supaya saya sediakan minggu kedua dan ketiga ini, pertemuan kedua dan ketiga ini, setiap orang membentang supaya anda tahu di mana silap. Okey? Dan pada silap itu anda betulkan. Itu baru ilmu tu mudah diperoleh kan? Mudah didapati ataupun mudah diingat sebab kita explore dahulu, kita buat kesalahan, guru akan betulkan. So itu lagi berkesanlah sistem pembelajaran. So dalam konteks macam Nekudin ni, jangan takut untuk buat kesalahan. Yang salahnya adalah selepas dibetulkan, anda tak buat pembetulan. Itu yang betul-betul salah. Okey. Dan saya akan memberikan markah pada yang final yang Nekudin akan submit nanti. Okey. Baik, doktor. Okey. So ada soalan ke Nekudin? Perlu numbering ke dia punya ni? Ke Okey, tak perlu numbering? yes, sebaiknya numbering supaya kita nampak susunan tu. So cara kita bentang pun perlu ikut susunan. Okey? Baik. Dan pembentangan tu macam saya kata tu kan dirakam sahaja. Okey, dalam bentuk rakaman video. Okey, dan slide-nya tu satu muka surat macam inilah. Okey? Kira macam ni jugalah. Macam kita Ya, bentang betul. macam ni juga, kita rakam. Yes. Yes, betul. Dan mesti kurang daripada 5 minit. Perlu ada muka kita kah? Yes, patut semestinya nama pun membentang kan. Kalau tak bukan video pembentangan lagi. Jadi video persembahan. Jadi mesti video pembentangan. So bila video pembentangan tu maksudnya ada materialnya, ada slide-nya, ada bahannya dan ada pembentangnya, nampak sekali. Okey. So anda boleh gunakan Canva ataupun gunakan Zoom. Zoom free account anda boleh guna sehingga 40 minit kan. Betul kan? So anda perlu gunakan 5 minit sahaja rakam. Okey, dan pastikan macam yang saya buat sekarang ni, saya buka video dan sebentang macam ni. Alright. Okay, anything else? Nakidin, ada apa-apa lagi ke? Yang last kali tu, yang laporan akhir tu, yang lepas kita post apa semua tu kan, tu akhir dia tu kan. Yang tu yang berlainan lah kan. Betul. Yang tu Nanti tak boleh bentang lah kan. yes, nanti di minggu yang di pertemuan yang keempat kan, pertemuan terakhir 2 minggu akan datang, sebelum kita buat sesi kuis itu, ada kuis online ya. Saya akan buat inilah wrap up dululah penggulungan kursus. Okey, ataupun housekeeping. So apa benda yang anda kena submit, semua perkara yang anda perlu submit dan apa yang perkara-perkara yang perlu dihantar kepada saya untuk anda mendapatkan grade tu. Itu saja. Selepas tu baru kita buat kuis online. So kuis online tu tak silap saya dalam 30 soalan objektif. Anda kena jawab dalam tempoh setengah jam. Okey? Bila objektif ni kalau tak tahu boleh baling dadu lah kan. Okey. So all the best ni Nakudin. So boleh baiki sebelum hantar yang betul-betul untuk saya semak. Okey, seterusnya Muhammad Syahid. Ya, doktor. Ada ke? Hadir. Okey.
Alright, Syahid, anda punya pembentangan bermula dari sekarang 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Doktor ya? Yes. Okey, di sini saya ada mahu bentangkan satu BMC yang mana bagi aplikasi yang saya namakan FOOTS, iaitu singkatan untuk Football to Score ataupun Futsal to Score. Aplikasi tersebut merupakan satu aplikasi untuk mengumpulkan atau menghimpunkan orang-orang yang dikenali dan tidak dikenali untuk bermain futsal bersama. Okey, itu penerangan secara ringkas. Saya mulakan bentangan saya. Yang pertama, value proposition ataupun tawaran nilai, membina hubungan sosial ataupun mudah kita sebut mengeratkan silaturahim. Nombor dua, menjimatkan masa, iaitu boleh diakses di mana-mana dan cepat. Yang ketiga, serba boleh, iaitu boleh booking dan boleh bayar dan boleh survey tempat yang mana anda ingin main. Yang keempat, terbuka untuk semua mahupun profesional, amateur dan beginner. Dan yang terakhir, boleh menilai pemain, iaitu anda boleh membuat rating kepada playing partner anda. Okey, yang kedua, customer segment ataupun segmen pelanggan. Yang pertama, individu yang meminati sukan futsal atau bola sepak, individu yang ingin meningkatkan teknik, individu yang berkerjaya dan mempunyai kekayangan masa untuk membuat tempahan, dan yang terakhir, individu introvert. Okey. Ketiga, channels ataupun saluran melalui media sosial, aplikasi TikTok, Instagram, Facebook dan YouTube. Boleh dimuat turun melalui aplikasi Google Play Store dan App Store. Yang keempat, customer relationship ataupun perhubungan pelanggan. Boleh di media sosial, ada sokongan pelanggan, ada sistem review, rating dan feedback daripada pelanggan. Yang kelima, revenue stream ataupun aliran pendapatan, sekadar royalti perkhidmatan dan royalti pengiklanan sahaja. Keenam, key resources ataupun sumber utama. Di sini sumber utama kita pembantu, iaitu kita membantu tempah kod. Dan yang kedua, media sosial lah. Yang ketujuh, key activities ataupun aktiviti utama. Aplikasi ini aktiviti utamanya penempahan tempat. Yang kedua, sumber manusia, iaitu kita cari orang yang bermain bersama. Dan yang ketiga, pembayaran secara online. Okay. Yang ke-8, key partnership, iaitu rakan utama. Rakan utama kita sudah semestinya lah gelanggang futsal seluruh Malaysia. Dan yang kedua ialah pihak bank. Dan nombor 9, cost structure ataupun struktur kos. Kos dia, kos pengiklanan dan promosi, kos penyediaan aplikasi, kos bayaran tenaga kerja dan yang terakhir, kos pembiayaan perniagaan, iaitu kos kepada pihak bank. Itu saja daripada saya. Terima kasih, Doktor. Alright, bagus. Kurang daripada 5 minit 4 minit. Okey, 4 minit. Dan susunan BMC-nya juga bagus kan. Syahid, ini susunan BMC yang betul dan juga cara kita bentang itu susunannya pun betul. So tahniah untuk Syahid part tu lah. Kemudian bila saya tengok walaupun BMC-nya ni simple, tapi saya faham apa yang Syahid nak buat. Itulah sebenarnya objektif BMC. Bagaimana kita nak menjual kita punya idea itu dalam tempoh 5 minit dan audiens faham apa yang kita buat. Dan dalam konteks sekarang ni, saya faham apa yang Syahid buat. So tahniah untuk Syahid lah. Cuma untuk final nanti, saya rasa visual dia ni boleh diperkemaskan lagi. Boleh kan? Boleh, Doktor. Okey, kita pergi satu-satu kan. Okey, untuk tawaran nilai, value proposition ini, Syahid buat ni aplikasi kan? Betul kan? Ya, betul. Maksudnya dia main game online ke? Tak. Dia untuk main futsal betul. Cuma untuk Untuk book membina je kan? hubungan sosial ni ada chat untuk player yang akan main dengan kita.
Maksudnya kita booking kan? Betul kan? Booking, ya. Booking Dia dengan dia orang yang tidak dikenal, main bersama orang yang tidak dikenali. okey. Main Boleh, bersama dengan orang yang tidak dikenali kan? dia boleh chat dulu, tanya. Mas, itulah maksud saya, dia dia ini adalah penghubung kan? Bukan dia Ya, bermain melalui aplikasi tu. bukan. Maksudnya dia akan set dekat mana kita main, betul? Ya, betul. Okey. So, sepatutnya di sini kalau macam tu, sistem aplikasi mesti ada pernyataan macam tu. Apa ni, Syahid, di bahagian tawaran nilai ni kan? Sistem aplikasi nokta bertindih, apa ni, saya suka yang ayat yang saya guna tadi, apa ni? Silaturahim, Ya, pembinaan silaturahim kan? satu rahim. Highlightkan yang tu. Okey. Contoh, aplikasi, apa ni? Tak, Pembinaan perpaduan kan, pembinaan perpaduan melalui sukan. Highlightkan di situ. Itulah sebenarnya keyword yang menaikkan apa ni, idea ini. okey, Okey? Doktor. Okey. Okey. Kemudian sebaiknya kan semua orang, okey, ini komen saya untuk semua orang, sebaiknya di value proposition ini di bahagian bawah ni, contoh bila saya gerakkan saya punya mouse ni ataupun cursor ni, nampak kan? Okey. Okey. So, di bahagian sini, bawah ni kalau mendapatkan letak satu gambar yang boleh menggambarkan anda punya produk ataupun perkhidmatan. Okey? So macam Syahid ni apps lah kan? Ya. Okey. Kemudian siapa yang akan menggunakan sistem tempahan ini ataupun apps ini adalah individu yang meminati sukan futsal ataupun bola sepak. Alright. Individu yang ingin meningkatkan teknik. Teknik apa tu? Kena spesifik. Okey. Ya. Teknik bermain futsal. Itu kan maksudnya kan? Ya. Okey. So kena spesifik kan? Individu yang bekerjaya dan mempunyai kekengan masa untuk membuat tempahan. Okey. Individu yang sepatutnya ini kan. Ini Ya. yang introvert ni kan. Letak di atas sekali dan juga letak di sini di tawaran nilai ni. Oh. Okey. So itulah keunikan aplikasi ini. Maksudnya kita membantu golongan introvert ni untuk dia eksposkan diri dia ke dunia luar. So itu pun letak di bahagian value proposition. Okey, baik, betul. Okey. Baik. Okey, kemudian bagaimana aplikasi ini diketahui ataupun sampai oleh customer segment melalui media sosial, aplikasi TikTok, muat turun. Okey, ini betul. Tahniah. Okey, customer relationship, bagaimana nak pastikan customer segment sentiasa menggunakan aplikasi ini. Media sosial, sokongan pelanggan, sistem review, rating dan feedback daripada pelanggan. Satu yang kena tambah di sini, Syahid. Kena tambah sokongan keselamatan kan, sebab kita bermain dengan orang yang kita tak kenali. Oh. Kalau kita tiba bermain dengan penculik ke, scammer ke, naya tu. Okey. Jadi apa cara supaya kita melindungi pengguna ni daripada mereka-mereka yang tidak sepatutnya tu. Okey. Okey. So Okey. boleh tak di bahagian apa ni, customer segment ni kan. Customer segment pula. Apa ni, hubungan dengan pelanggan ni. Okey. Okey. Kemudian bagaimana dapat duit? Okey, royalti perkhidmatan, royalti pengiklanan. Ini maksudnya konsep dia bila orang subscribe kita punya tu kan, apps tu kan, betul kan? Betul. Okey. Alright. So memang betul lah kalau apps biasanya dua perkara ini sahaja. Okey, orang letak iklan dan juga royalti perkhidmatan tu. Biasa apps developer memang ini je dia dapat. Okey, bagus. Kemudian key resources, pembantu media sosial. Apa yang kurang kat sini, Syahid? Saya pun rasa kurang tapi tak pasti benda apa tu. Okey. Tadi kata apa ni, apps, aplikasi kan? Jadi apakah aplikasi itu turun daripada langit? Terus siap. Oh. Jadi kena ada R&D ataupun
pakar pembangun aplikasi. Okey. Okey? Okey. Okey, dan bila kita letakkan ada pakar pembangun aplikasi dan juga R&D itu juga kena letak di bahagian key activities, aktiviti utama ni. Dia mesti ada pembangunan aplikasi. Itu kan proses kan? Ya. Okey, jadi penempahan tempat, sumber manusia. Okey, bila sumber manusia maksudnya sebabnya letak kat situ pengurusan sumber manusia kan. Dari segi gaji ke, ya orang jaga apps tu ke, maintenance dan sebagainya. Itu semua dalam pengurusan sumber manusia. Kena letak perkataan pengurusan di depan. Okey. Okey, pembayaran secara online. Okey, dan saya kata tadi kan, pembangunan aplikasi. Itu pun proses. Okey, juga promosi kan. Anda buat promosi kan. So, kena letak promosi juga di bahagian aktiviti. Kalau tak, orang tak tahu anda Syahid punya aplikasi ni wujud ataupun tidak. Okey, selepas tu rakan kongsi utama ataupun key partnership kan. Okey, yang ini Syahid letak gelanggang futsal seluruh Malaysia. Okey, bukan gelanggang futsal kita panggil apa tu? Gelanggang futsal ni kita tak boleh bercakap dengan dia. Kena bercakap depan owner dia kan. Itu kita panggil apa? Pemilik kompleks sukan futsal. Betul kan? Okey. Pemilik kompleks sukan futsal. Jadi semua pemilik semua pemilik bangunan ataupun kompleks sukan futsal di Malaysia ni dia boleh subscribe ataupun dia boleh daftar dalam aplikasi yang Syahid bangunkan tu tadi. Okey. Kemudian bukan bank bukan bank. Sepatutnya kat sini sistem pembayaran kan? Ya. Kan? Jadi ini kita panggil e-commerce tau. Contoh kebanyakan kita di Malaysia ni untuk sistem pembayaran ni kita menggunakan daripada iPay 88. Okey, iPay 88. Cina punya. Cina Malaysia lah. So dia yang menjadi perantara pembeli bayar dan bayaran itu disampaikan kepada penjual. Transaksi itu dia menjadi orang tengah. So bukan bank. E-commerce. Sistem penyedia sistem pembayaran e-dagang nama dia. Okey. Okey. Kemudian cost structure, kos pengiklanan dan promosi. Okey, betul. Kos penyediaan aplikasi. Ada pula kat sini kos penyediaan aplikasi. Okey. Tapi di key resources dan key activities tak diwujudkan. Okey. Kemudian pembangun aplikasi ni mungkin anda juga yang kena collab dengan orang lain kan? Kepakaran orang lain. Jadi kena letak juga di bahagian key key partnership tu juga ada rakan kongsi juga adalah pakar pembangun aplikasi. Okey. Kos bayaran tenaga kerja, okey, ataupun untuk ini Syahid sebabnya sebut dia punya payung iaitu kos sumber manusia. Semua dia payung dah. Okey. Kos pembiayaan perniagaan. Ini yang e-dagang tadi kan? Ya. Sepatutnya kos penyelenggaraan dan pembiayaan sistem e-bayaran. E-bayaran. Yes, ataupun e-dagang boleh dibuat antara dua tu. Okey. E-bayaran tu maksudnya cashless kan? Tanpa tunai kan? Ya. Yang menguruskan tu kalau kita di Malaysia ni biasa sistem tu dibangunkan oleh yang iPay, Pay, bayaran tu kan Pay 88. Okey. Okey. So tahniah Syahid tahniah Syahid untuk setakat ini malam ini anda yang terbaiklah. Anda faham apa itu BMC. Dan inilah objektif kursus ini supaya anda berupaya membangunkan BMC. Okey, bagaimana kita nak convince ataupun nak yakinkan orang yang kita punya idea ni boleh dijual. Okey. So baiki dia punya visual okey untuk dapatkan markah yang lagi banyak dan juga jangan lupa BMC ini dibuat oleh siapa? Nama dan nombor matrik. Yes, exactly. Okey, jangan lupa yang tu kan. Identity tu penting.
Okey, tahniah Syahid. Terima kasih Doktor. Okey, ada soalan ke Syahid? Alhamdulillah semua Doktor dah terangkan. Alright, okey. Seterusnya kita pergi ke pembentang seterusnya adalah Amar. Ada ke? Ya Doktor. Assalamualaikum. Okey, kejap saya share dahulu. Assalamualaikum. Nampak Amar Okey. Okey, so Amar, pembentangan anda bermula daripada sekarang. Dengar ke Doktor? Ya, betul. Boleh dengar. Teruskan. Kamera tak boleh buka lah Doktor. Maaf Alright. ada problem. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Doktor dan juga sahabat seperjuangan yang lain. Jadi di sini saya akan membentangkan saya punya draft BMC iaitu aplikasi AI Smart Cycle ataupun ICE. Jadi aplikasi ini adalah untuk membantu semua masyarakat kalau memudahkan mereka untuk kita semula. Jadi yang pertama adalah value proposition, memudahkan pengelasan bahan kita semula, yakni kita akan sediakan plastik bagi mereka yang ada pelbagai warna untuk mengasingkan pelbagai jenis bahan kita semula. Kemudian khidmat pemungutan barang kita semula tersebut setelah diasingkan akan datang lori untuk dipungut ataupun mereka boleh hantar ke pusat kita semula sendiri. Kemudian kemudahan kita semula pintar iaitu dengan menggunakan AI akan bantu untuk mengklasifikasikan antara barang-barang tu adakah dia boleh dikitar semula ataupun tidak dan jenis apakah dia. Kemudian insentif iaitu sama ada diberikan potongan yuran langganan bulanan ataupun diberikan duit kepada mereka yang membuat kitar semula. Kemudian customer segments iaitu perumahan, perniagaan, pusat kitar semula, sekolah, pejabat. Bahasa mudahnya semua yang ada, siapa yang ada sampah lah. Kemudian ketiga, channels, aplikasi mudah alih, laman web, media sosial, kemudian kerjasama bersama pusat kita semula, komuniti dan NGO alam sekitar. Yang keempat, customer relationships, iaitu perkhidmatan pelanggan, program ganjaran automasi AI. Yang kelima, revenue streams. Kita ada iuran langganan bulanan, charge tambahan plastik kalau tak cukup, charge khidmat pemungutan, insentif dari pusat kita semula, kerjasama dengan syarikat kita semula atau perniagaan bersera alam. Kemudian yang keenam, key resources iaitu teknologi AI itu, kemudian aplikasi mudah alih, tenaga kerja, plastik pengasingan sisa, lori pungut. Yang ketujuh, key activities, pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi, pengurusan khidmat pungutan, pengurusan khidmat pelanggan, kerjasama dengan pusat kitar semula. Yang ke-8, key partners, pusat kitar semula, syarikat logistik dan penyediaan lori, syarikat teknologi AI, kemudian pihak berkuasa tempatan dan juga NGO alam sekitar. Yang ke-9 pula, cost structure, iaitu pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi, logistik dan operasi pungutan, pembelian plastik sampah, pemasaran dan promosi, bayaran kepada pusat kita semula. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey. So, Amar pun bagus juga seperti Syahid tadi, ini satu BMC yang betul lah. Dan dari segi susunannya pun okey, betul Dan saya boleh kata Amar sudah berupaya untuk membangunkan satu BMC. Maksudnya tercapailah objektif pembelajaran kursus yang mana anda dah boleh membangunkan BMC anda sendiri. Okey, dan untuk tujuan tambah baik Amar, sebelum Amar hantar yang final, pastikan ada nombor matrik dan nama penuh Baik Doktor. Okey, jangan lupa yang tu. Apa-apa pun nama tu penting. Okey.
Okey. Okey, kemudian di bahagian value proposition ini, okey, tawaran nilai ini saya faham apa produk, apa perkhidmatan yang Amar tawarkan. Cuma yang 4 poin ini dia masih kurang power lah, Amar. Oh, Masih kurang power. Okey, cuba cari baiki ayat yang lebih yang boleh nampak perbezaan kitar semula Amar ini berbanding yang sedia ada dalam pasaran. Apa beza dia? Okey. So kalau contoh macam di bawah ni kan sepatutnya Amar letak di atas sekali ni insentif ni. Okey. Sebab kita okey. nak kita panggil insentif galakan kitar semula kan. Betul tak? Betul. Saya yang nak mengiter semula ni saya akan dapat duit kalau saya follow anda punya step ni. Betul kan? Betul. Okey. So itu sepatutnya di atas. Okey. Sebab sistem kita semua sekarang ini yang ada di Malaysia ni tak banyak yang bagi insentif, tak banyak bagi duit. Kalau ada pun besi buruk, apa lagi? Minyak masak terpakai yang 1 liter tu kita akan dapat RM2 ataupun RM1 kan, betul kan? Yang tu ada. Cuma yang secara umum kita semula ni setakat ni kita tak ada lagi lah. Walaupun kita di Malaysia ni memang disediakan 3 ataupun 4 jenis tong sampah tu kan. Satu untuk kertas, untuk kaca dan sebagainya. Tapi kenapa masyarakat masih tidak mengikuti kempen itu. Tak sampailah objektif dia. Sebab itulah Amar datang dengan idea baru, kita bagi insentif. Okey, so untuk baiki idea ni, Amar, mungkin Amar letakkan dalam satu tempat, macam sistem box lah. Bila dia buang tu, kan, dan mungkin mesin tu akan timbang, terus dapat dia punya, dia macam duit tu macam keluar daripada mesin ATM tu, duit ataupun shilling. Okey, Okey. so itu yang Amar kena tonjolkan dalam tawaran nilai ni. Okey. Okey. Yang versi sekarang ni tak salah, betul yang Amar buat ni, tawaran nilai ni betul. Cuma tak ada beza berbanding yang sedia ada. Perlu tonjolkan. Okey. Sebab khusus kita ni asas keusahawanan dan inovasi. Jadi nak capai inovasi tu penting. Okey. Kemudian customer segment, siapa yang menggunakan ni? Perumahan, perniagaan, pusat kita semula, sekolah, pejabat. Okey. Betul? Kemudian bagaimana sampai aplikasi mudah alih? Apa maksud Amal kat sini aplikasi mudah alih ni? Nak kata macam ni apa tu? Macam App Store, Play Store untuk diorang download tu kan. Biasa kan ada nampak recommendation apps apa. Okey. So tak sesuai lah dalam konteks Amal tak sesuai sebab perkhidmatan Amar ini fizikal kan yang kita boleh nampak kan. Jadi aplikasi mudah alih ni pada saya tak kalau Amal buat macam ni contohan pengiklanan ataupun hebahan ataupun kempen kesedaran melalui aplikasi mudah alih. Itu baru betul. Tapi kalau aplikasi mudah alihnya macam dia ni buat apa ni okey, baru saya nampak tajuk dia aplikasi kan, aplikasi AI smart service. Betul. Okey. So maksud yang ini saya tak perasan yang ni. Macam mana aplikasi ni dia berfungsi kan? Maksudnya Aplikasi ni dia guna bantuan AI ni untuk mengklasifikasikan barang kita semula supaya masyarakat dapat sama-sama untuk asingkan barang tu ikut klasifikasi yang sepatutnya lah. Dan kemudian AI itu sendiri dia akan klasifikasi adakah barang tu boleh dikita semula ataupun tidak. Kemudian dengan AI juga mungkin dia akan bagi cadangan sama ada boleh dikita semula ataupun boleh diguna semula barang tersebut dan diolah lagi, dan dia bagi peringatan bila nak kena kita semula, setiap bulanan ke, mingguan ke dan sebagainya. Okey, so siapa yang bagi duit? AI ke? Aplikasi ke? Bagi insentif?
Orang Dia yang kalau menghias. kalau Orang yang insentif ni ada, kalau yang saya buat ni macam insentif ni ada banyak cara. Satu, kita boleh bagi juga insentif iaitu dengan mengurangkan yuran bulanan. Langganan tu kita boleh kurangkan. Dan kalau kita kerjasama dengan pusat kita semula, mungkin pusat kita semula tu pula boleh bagi duit dekat diorang ni untuk disebabkan diorang guna kita semula. Macam tu lah. Okey, so ada dua perkara besar dah tu kat sini Amar. Ha. Okey, kalau Amar buang perkataan aplikasi tu dia jadi AI Smart Circle, okeylah. Maksudnya servis yang ditawarkan. Sekarang ni bila Ha. Express sekarang ni macam ini aplikasi pula. Tapi dalam tawaran nilai ni servis ada sekali. Betul. Ha. Dia aplikasi dan juga servis. Okey, jadi kalau aplikasi dan servis, so perkataan aplikasi tu kena buang lah. Oh, okey. Memang apa tu Amar gunakan aplikasi. Cuma bila letak aplikasi di depan ini macam Fokusnya aplikasi sahaja je. yes, betul. Okey, faham. Sebenarnya Amar buat dua-dua kan? Betul kan? Betul. Jadi sepatutnya kena cari nama. Kalau letak Smart Cycle pun okey dah. Kan AI Smart Cycle pun kira dah okey dah. Jangan letak aplikasi di depan. Cuma aplikasi tu kena highlightkan ataupun sebut dalam tawaran nilai ni. Okey. Okey. Kemudian channel seterusnya laman web, media sosial, kerjasama bersama pusat kita semula. Okey. Customer relationship, perkhidmatan pelanggan, program ganjaran, automasi AI. Okey. Revenue stream, yuran langganan bulanan. Maksudnya kalau saya nak gunakan servis ini saya kena bayar kan? Ya betul. Okey. Jadi macam itulah. Alright. Okey. Cas tambahan plastik. Okey. Cas khidmat Pemungutan. Okey. Insentif dari pusat kita semula. Okey, yang kelima ni apa maksud kerjasama ni? Dia bagi duit je? Dia sebab bila kita yang idea asalnya nak buat aplikasi ni, jadi bila kita dah ada pelanggan, boleh jadi syarikat kita semula ataupun perniagaan mesra alam ni mesti dia orang nak kerjasama dengan kita. Mungkin nak Dan mereka dan bila nak bekerjasama tu diorang kena bayar yuran ke apa? Itu ke maksudnya? diorang mungkin bayar kita sikit duit untuk buat iklan ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. Okey. So kena tukarlah ayat tu, kena cari perkataan lain. Okey. Okey. So mungkin contohlah yuran komitmen kerjasama dengan syarikat kita semula ke, ataupun yuran sagu hati ke, janji ada perkataan duit masuk tu. Kalau kerjasama ni kita tak nampak kan? Faham. Okey. Okey, seterusnya key resources. Teknologi AI, okey. Aplikasi mudah alih, tenaga kerja, plastik pengasingan sisa, lori pungut. Lori kutip kan? Pungut ni bahasa perbualan. Okey. Lori kutip Lori punggah kan? Okey, 7 key activities. Pembangunan, penyelenggaraan aplikasi, pengurusan khidmat pungutan. Ada kan istilah pungutan? Pengurusan khidmat pelanggan. Okey, kerjasama ni tak sesuai lah kat sini. Amar? Macam mana doktor? Dia tak Yang sesuai. di bahagian key activities ni, Okey. kerjasama dengan pusat ni proses yang berterusan ke? Kalau ikutkan ya, sebab kita hanya menyediakan macam buat betul pula. Yang saya buat ni aplikasi untuk dia bantu kita semula. Tapi bukanlah kita yang buat kita semula tu. Yang buat kita semula adalah pusat kita semula yang sedia ada.
Jadi kita hanya membantu pusat kita semula, jadi kita ada kerjasama dengan dia orang lah. Okey, so kalau macam tu bukan kerjasama lah sepatutnya. Apa ni? Pembinaan jaringan kan? Pembinaan jaringan dan juga kolaborasi dengan pusat kita semula. Mula. Okey. Baru nampak proses. Ah, Okey, key partners pusat kita semula, syarikat logistik dan penyedia lori, syarikat teknologi AI, pihak berkuasa. Okey. Cost structure, pembangunan penyelenggaraan aplikasi, logistik, okey. Pembelian plastik sampah, pemasaran dan promosi. Okey, satu yang kurang kat sini. Apa agaknya kurang? Adakah pekerja-pekerja ataupun pemilik ini sendiri buat kerja ni fisabilillah? Dia tak ada gaji. Dan mesti ada kos sumber manusia. manusia. Okey. Okey. Ini bukan khidmat sosial kan? Bukan Betul. fisabilillah kan? Okey, dia mesti ada kos sumber manusia kan? Okey. Okey. So by the way, tahniah Amal. Amal juga berjaya menghasilkan satu BMC yang bagus lah. Dan saya apa ni? Kalau saya ni investor, saya faham lah kenapa saya kena melabur dengan idea ini. Alright. Ada soalan ke Amal? Setakat ni tak ada, Doktor. Terima kasih banyak, Doktor. Alright. Okey, seterusnya kita pergi ke siapa ni? BMC board pack ni siapa punya? Oh, saya Siti Sarah. Siti Sarah. Sebab terus I je kat situ. Di bawah ni pun dia terus dash je. Siapa ni? Okey, Siti Sarah. Macam tak cukup 5 minit, Doktor. Itulah Potong markah sebab ke? kalau pembentangan betul-betul memang saya potong markah. Dia mesti Normal. kurang daripada 5 minit. Okey. Okey, Siti Sarah, pembentangan 5 minit anda bermula daripada sekarang. Okey, Assalamualaikum Doktor dan rakan-rakan. BMC saya berkaitan dengan backpack. Backpack ni nama panjang dia Born to Travel Backpack. Sebab saya dapati masalah macam ahli keluarga saya sendirilah yang sejak setahun dua ni suka travel Korea, Jepun, Mesir. Jadi saya tengok dia orang bertukar-tukar bag. Jadi tak membazir gitu. Itu first impression saya lah. Jadi saya tanyalah ada kekurangan ke bag tu sebab bag tu agak mahal juga. Jadi kemudian lepas tu diorang buat bisnes bundle bag yang berjenama jugalah. Itu saya cek. Jadi sebagai kesimpulannya bag yang kita nak bawa ni adalah bag untuk pengembara yang ada 20 keistimewaan ataupun 20 features lah. Cuma saya ringkaskan, dia macam tergantung sikit Doktor ayat tu. Cuma saya ringkaskan kepada 3 lah. Rekaan yang selesa, kemas pada badan sebab ada padding yang ngam lah. Lepas tu ada besi untuk ruang pengudaraan supaya tak berpeluh bila kita galas bag tu. Itu dari sudut design dia lah. Yang kedua bahagian luar yang sophisticated, ada solar. Macam ada gambar ni ada macam solar tu kan. Solar mesra penggunaan elektronik dan pelbagai fungsi lah. Di luar bag tu boleh selit macam-macam. Termasuklah bag, kasut di bahagian bawah bag tu. Yang ketiga bahagian dalam dengan pelbagai ruang dan slot pelbagai kegunaan. Dalam tu ada macam-macam kompartmen lah untuk isi supaya kita mudah susun barang dan dia punya reka bentuk yang disukai lah, antaranya bag tu kita buka secara macam kita buka luggage. Dia bukan bahagian atas tapi bahagian luggage. Mungkin rakan-rakan yang suka travel ni dia tahulah bag yang buka secara tepi sampai ke bawah zipnya tu. Jadi seterusnya customer segment. Bag ni sesuai untuk orang yang suka mengembara, orang yang bekerja secara nomad digital sebab kita letakkan bahagian belakang tu ada ruang untuk laptop juga. Lepas tu orang yang suka bawa satu bag sahaja apabila keluar
dan kemudian orang yang perlu atau suka membawa pelbagai keperluan. Ada orang yang ni nak bawa kan. Jadi sesuailah beg ni untuk orang yang macam ni. Okey, seterusnya channel. Kita akan hebahkan produk kita ni ke media sosial macam biasa. Lepas tu pengiklanan di website juga. Lepas tu di kedai, lepas tu papan iklan. Kemudian um, customer relationship, pengurusan data pelanggan lah. Kita nak ada benda tu, mungkin kita boleh wish birthday dan sebagainya. Jaminan kerosakan, lifetime warranty. Macam pakcik saya sendiri pun, dia pernah, beg tu dah lusuh tapi dia pergi kedai tu, beg tu agak mahal. Dah bertahun dia guna untuk travel. Lepas tu dia pergi kedai tu, dia nak ganti zip. Biasa yang kerap rosak adalah zip lah. Zip dengan lock tu pecah. Okey, lepas tu khidmat pelanggan dan sokongan. Di sinilah mungkin frequently asked question kan. Di sinilah. Lepas tu ada aplikasi saya tak pasti terjemahan bahasa Melayu. Ni rating lah, rating. Permintaan penilaian. Lepas tu konsultasi. Mungkin ada yang tak perasan kegunaan beg ni. Jadi perlu ada consult lah dengan pelanggan. Okey, seterusnya revenue streams. Harga jualan produk dan juga jualan aksesori. Ni je saya terfikir. Kemudian key activities. Yalah, untuk run kita kena ada proses pemasaran dan periklanan, menjalankan R&D sebab kita nak check juga kualiti, tahan lasak semua tu. Lepas tu meneliti penilaian dan maklum balas pelanggan daripada rating tadi tu. Kemudian proses penghilangan, proses pengeluaran dan proses pengedaran. Ini saya belajar daripada pembentangan minggu lepas lah, siapa Koyum ke siapa. Lepas tu menjalankan khidmat jaminan kerosakan dan gantian, mengurus hal ehwal syarikat lah, staf ni sumber manusia lah. Yang seterusnya key partner. Betul ke? Saya tertinggal ke key resources sebelum aktiviti tadi kan? Key resources saya tertinggal. Bangunan syarikat, kena adalah kilang. Lepas tu pasukan pengurus dan staf, sumber manusia, bahan pembuatan, pelanggan yang setia dan juga teknologi itu sendiri, teknologi R&D. Kemudian key partners pembekal bahan pembuatan dan alat ganti. Kemudian sumber kepakaran ICT dan kemudian pelabur. Yang seterusnya cost structure, memerlukan untuk buat pembayaran ni, kos pengurusan sumber manusia, infrastruktur, bahan kilang, pemasaran R&D. Itu saja, Doktor. Okay. On time 4 minit 50 saat. Alhamdulillah. Okay, kurang 10 saat lagi baru cukup 5 minit. Kira okey lah. Okay. Sarah kan? Betul Okay. Ya. Apa yang anda buat ni, kalau Sarah hantar yang ini pun, anda dah boleh dapat markah 90%. Okay, so tahniah kan? Tahniah sebab saya rasa untuk value proposition ini, tawaran nilai ni, setakat hari ni dan minggu sebelumnya, awak buat yang paling bagus. Paling tepat. Apa yang kurang 10 tu, Doktor? Okey, sekejap lagi ada. Sekejap lagi ada. Okey, sebenarnya untuk statement ataupun pernyataan untuk tawaran nilai ni, inilah yang paling bagus. Okey, dia mesti ada spesifik beg untuk pengembara yang memiliki apa dia punya keistimewaan. Disenaraikan menjadi 3. Lepas tu ada gambaran produk di bawahnya. Jadi untuk rakan-rakan yang lain, inilah cara pengolahan tawaran nilai yang baguslah, yang terbaik. Dan orang faham apa keunikan, apa pembezaan, apa kelebihan beg yang ditawarkan oleh Sarah ini berbanding beg yang lain. Okey, dan beg ini akan dibeli ataupun akan digunakan oleh mereka yang suka mengembara. Okey. Orang yang bekerja secara nomad. Okey. Orang yang suka bawa beg, satu beg sahaja, tak nak bawa beg banyak. Okey. Orang yang perlu ataupun suka membawa pelbagai keperluan atau peralatan semasa musafir. So, juga ini satu customer segment yang tepat Tahniah Sarah. Kemudian bagaimana
hadiah ini yang warna hijau disampaikan kepada customer segment melalui pengiklanan di media sosial, laman sesawang, kedai. Kedai ni kena spesifik lagi kan? Kedai apa tu? Kedai runcit ke? Kedai gunting rambut ke? Pasar raya ke? Kena spesifik kan? Sarah? Itulah ini salah satu yang kurang Baik, apa lagi baik. tu. Okey, papan iklan. Okey, papan iklan ni juga kena spesifik. Papan iklan di jalan raya ke, papan iklan di pasar raya ke? Ada beza kan? Okey. Kemudian revenue stream, harga jualan produk, jualan aksesori. Memang ini je pun. Kalau produk seperti ini, memang itu je cara kita dapat duit. Okey. Harga produk itu sendiri dan juga spare part dia. Okey. Ataupun kalau apa ni Sarah nak tambah satu lagi, ada tak beg yang boleh disewa? Contohlah. Tapi kalau ada yang boleh disewa tu, sewaan tu ataupun harga beli semula kan. Mungkin ada dia nak beg yang baru dan Sarah beli balik beg dia tu sebagai trade-in lah. Itu pun boleh. Dia boleh kan. Kalau Sarah nak tambah. Tapi dalam keadaan sekarang ni sudah memadai. Okey. Seterusnya key resources, bangunan syarikat kilang, okey. Pasukan pengurus dan staf, bahan pembuatan. Okey, bahan pembuatan tu apa? Bahan mentah kan? Kalau bahan pembuatan ni macam awak nak buat rumah. Itulah tak tahu nak letak istilah apa. Okey. So bahan mentah kan? Bahan mentah. Bahan Okey. mentah, pelanggan yang setia. Ini salah. Ini yang kenapa kurang 10 lagi tu. Okey. Okey, pelanggan yang setia ni tak ada kaitan pun dengan dengan produk tu. Sebab dia membeli. Okey. Okey. So di key resources ni adalah semua proses ataupun bahan mentah yang diperlukan untuk menyediakan beg ini. Jadi pelanggan setia ni kita perlukan dia, tak kan? Mana dia mau datang tolong kita buat apa, contoh kalau nak jual kek, kita minta pelanggan setia tu datang ke rumah, boleh tak kau tolong bancukan tepung ni untuk aku? Oh. Ada macam tu. Ada. Tak ada kan? Ya, ya. So pelanggan setia tu tak perlu ada di sini kan? Okey. Teknologi bukan teknologi R&D. Apa ni dia proseskan, bukan teknologi. Teknologi tu lain, R&D tu lain. Dia apa ni proses pembangunan, proses penyelidikan dan pembangunan. Okey. Seterusnya key activities. Okey. Ini juga kenapa kurang 10 ni Sarah. Di bahagian channel tu, itu kan pengiklanan kan? Itu kan promosi kan? Jadi adakah promosi ni tiba-tiba tu iklan tu ada kat situ? mesti Sarah buat kan? Ya, ya. Hebahan tu Sarah buat kan? Jadi perlu ada aktiviti promosi lah. Promosi. Hebahan ada promosi dalam key activities ni. Kat sini tak ada kan? Pemasaran dan periklanan tu Pemasaran dan pengiklanan. boleh ke? Pemasaran dan promosi kan? Periklanan tu pemasaran lah. Okey. Promosi. Okey. Promosi ni kita sendiri ni. Kita sendiri yang ke depan. Kalau pemasaran ni pengiklanan itu pun sebahagian daripada pemasaran. Okey, jadi double barrel kat situ atau dan. Okey, sepatutnya proses promosi, aktiviti promosi dan pemasaran. Pemasaran. Okey. Khidmat nasional, jaminan kerosakan, hal ehwal syarikat. Okey, yang di bawah ni kan, mana yang boleh dikumpulkan menjadi proses apa ni pengurusan sumber manusia tu, dia ada payung dah semua. Baik, baik. Okey.
Lepas tu key partners, pembekal bahan mentah kan? Pembekal bahan mentah dan alat ganti. Okey, sumber apa ni? Penyedia kepakaran ICT kan? Bukan sumber. Penyedia kan? Okey, pelabur. Okey. Lepas tu bagaimana duit keluar, kos pengurusan sumber manusia, infrastruktur, bahan kilang, bahan perkilangan. Bukan bahan kilang, bahan perkilangan. Sarah, kau punya SPM dulu A ke B? Okey, bahan perkilangan. Bahasa Melayu Okey. macam kena repeat semula ni. Okey. Kos Bahan. pemasaran dan promosi, okey. Kos R&D. Okey. Okey. Alright. So tahniah. Perkilangan saja, perkilangan saja. Yes. Tahniah. So baiki lagi supaya dapat 100% kan? Yang 10 tu. Baik, insya-Allah. Terima kasih, Okey. Doktor. Apa lagi yang kurang kat sini? Ini siapa buat ni? Amal Okey, buat okey. ke? Faruqi buat ke? Siti Bukan Sarah Siti buat Sarah. kan? Hak cipta. Jadi kena ada nama dan nombor matrik. Okey. Okey, ada soalan ke Siti Sarah? Tak ada lagi setakat ni. Alright. So by the way, tahniah kan? Saya suka Terima kasih, Doktor. awak punya tawaran nilai ni. Ini salah satu contoh yang terbaik setakat ini bagaimana nak menulis value proposition. Okey, seterusnya kita pergi ke siapa Dash ni? Siapa BMC tukang gulung ni siapa? Saya Doktor. Nama produk kampung sikit Doktor. Siapa tu? Azri. Azri. Itulah Ya. kau tulis Dash. Kenapa? Apa tu? Kami kena bayar ke kalau kami nak baca nama Azri tu? Okey. Alright. Saya share dahulu. Okey, Azri, 5 minit anda bermula pada sekarang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lebih baik, nama produk saya ini tukang gulung. Kenapa dia bukan tukang gulung? Sebab mula-mula sekali masalah dia dalam beberapa kawasan, contohnya masjid ataupun majlis-majlis yang besar, dia ada membentangkan satu karpet ataupun tikar yang besar atau panjang. Jadi tukang gulung ni dia tugas dia untuk memudahkan supaya kita dapat gulung karpet ataupun tikar dengan kemas dan teratur. Kalau tak ada alat ni, orang akan gulung dengan tangan. Biasanya tangan kita ni bukan macam mesin. Tangan kita ni tak stabil. Kadang bila kita gulung, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Jadi tak kemas dan tidak teratur. Dan bentuk dia macam mana? Cuba kalau kalau ada gambar boleh tunjuk. Cuma kita bayangkanlah. Satu rod memancing. Kita anggap ada satu rod memancing. Dan yang kita letak tikar tu, yang panjang tu. Rod depan yang panjang. Kemudian kita selitkan sikit. Lepas tu kita pulas dia. Ada dia punya, nak pulas dia tu. Kemudian dia ada segmen dekat tepi. Kita boleh ketatkan. Tu contohnya lah. Dan produk ini tidak menggunakan tenaga elektrik. Dia mesra elektrik. So kita just guna tangan sahaja. Satu lagi dia menjimatkan ruang. Kenapa? Sebab biasanya kalau manusia ni kita gulung biasa sahaja, dia jadi tak ketat. Dia jadi lebar besar. Tapi bila ada alat ni, kita boleh ketatkan lagi. Dia memudahkan. Itu dari sudut nilai lah. Kemudian customer mana kita target? Ahli jawatan kuasa masjid contohnya. Sebab masjid ni biasa ada tikar ataupun penganjur majlis yang besar. Contohnya ada majlis selawat ke, biasalah tu dia pampang tikar besar-besar. Itu pun kita boleh guna. Kemudian macam mana nak tarik dia? Macam mana kita nak mengiklankan dia? Melalui apa? Melalui media sosial. Biasa kalau pakcik-pakcik masjid ni Facebook lah biasanya.
scroll-scroll Facebook. Kalau untuk ataupun kita boleh menggunakan platform Instagram. Instagram ni biasa kalau macam majlis-majlis besar, majlis selawat, biasa orang akan post dekat Instagram. Orang akan tengok penganjur-penganjur tu. Ataupun kita melalui template. Template ni mudah saja. Lepas orang solat Jumaat ke, kita boleh agihkan template tu tentang produk kita ni. Apa keistimewaan yang kita sediakan kepada customer kita? Pertama sekali warranty. Warranty kita boleh letak 6 bulan. Kalau ada tercabut skru ke, kita boleh ganti balik. Dan kita juga sediakan berus kapet percuma. Kapet ni ialah susah nak sental. So kita sediakan percuma sahaja berus ni. Okey. Kemudian key resource dia. Apa yang kita nak guna? Besi yang licin, berkilat dan kukuh. Kenapa licin? Sebab mudah nak masukkan. Kenapa licin, mudah nak masukkan, dan kenapa kukuh? Sebab kadang benda tu kan berat. So nak bagi kukuh supaya tak jatuh. Kemudian pekerja yang mahir dalam bidang buatan dan setiap premis yang bersih tidak bernajis. Pengiklanan yang mesra pelanggan dan profesional. Pekerja pun kena mahir nak buat tu. Dan premis, sebab kita guna sistem buat kat kilang, kemudian kita simpan di gudang. So premis yang kita simpan tu, kita buat dan simpan tu kena bersih lah, sebab kan akan gulung, kan kita akan gulung tikar untuk solat apa semua. Jadi kita pastikan kena bersih. Kemudian key partners dia, kita kena cari pembekal, pengilang, ejen jualan dan pengangkutan dan premis gudang. Kena cari pembekal besi tu, tempat nak buat tu. Kemudian nak cari ejen yang nak jual tu. Sebab kita buat, kemudian simpan dalam gudang, dan kita akan cari orang untuk tolong war-warkan melalui media sosial ataupun template. Kemudian bila nak beli, ejen ni dia akan ambil di gudang tu dan dia ada pengangkutan dia. Contoh bawa van. Dia akan bawa ke rumah dia. Sebab itulah dekat cost structure ni, kita ada cost untuk kilang, gudang dan jentera. Maksudnya kenderaan kita nak bawa. Kemudian tenaga kerja pemasaran yang buat iklan. Dan juga yang buat tu, tenaga kerja perbuatan untuk buat produk. Kemudian tenaga kerja pengangkutan yang bawa van tu lah. Ada dua. First yang bawa daripada kilang ke gudang. Second daripada gudang ke rumah-rumah orang. Kemudian duit dapat mana? Apa yang kita dapat? Jualan produk satu lagi upah COD. Penghantaran secara direct. Jadi itu saja pembentangan. Baik, terima kasih banyak. Terlebih 30 saat. Okey. Terlebih pun masa pembentangan yang betul-betul tu memang saya akan potong markah. Okey. Azri, apa ni, BMC ni tak ada tajuk kan? Tak ada tajuk. Siapa yang buat pun tak ada kan? Lepas pandang betul. Nanti saya tambah. Okey. Kemudian segi tawaran nilai. Okey. Mungkin boleh baiki macam yang Sarah buat tu tadi kan. Okey. Alat penggulung kan? Bukan tukang gulung Yes. kan? Kalau tukang gulung ni biasa disebut tukang ini. Maksudnya benda yang bernyawa. Kan? Tukang tu maksudnya manusia lah biasa kan? Walaupun nama doktor, sebab saya kiaskan lah maksudnya. Untuk nama tu Okey, kias. Jadi ini ada alat penggulung ataupun alat pengemas kan? Kena fikirkan nama kan? Azri? Ya, baik doktor. Alat penggulung tikar ataupun kapet nokta bertindih baru memudahkan penggulungan kapet atau tikar dengan kemas dan teratur. Okey, menjimatkan ruang setelah digulung. Tidak menggunakan tenaga elektrik. Ui, bukan kapet masjid besar ke? Boleh patah ketiak, beb. Nak menggulung tu. Kau biar betul, Azri. Kan kapet masjid besar tau. Kalau nak menggulung dia pun kena satu kapet tu kena 2 orang kan. Ni kalau ada bantuan ni, kalau tanpa tenaga elektrik ni agak sukar tu pada saya. Dia macam ni doktor, apa nama?
dia letak, kemudian dia macam ada klip dia. Dan tuas dia itu pun kita adalah teknologi dalam tu supaya memudahkan banyak gear dalam tu. Cuma nak kena Tapi tak, pusing banyak kali lah. tapi tak adalah elektrik kan, betul kan? Tak ada elektrik, just guna tangan saja. Okey. Jadi sepatutnya yang tidak menggunakan elektrik ni patutnya di atas tau. Oh, Okey, kenapa itu? sebab ini keunikan alat ini kan. Okey. Baik. Kemudian customer segment, ahli jawatan kuasa masjid. Kenapa pula ahli jawatan kuasa masjid? Masjid lah kan. Bila ahli jawatan kuasa masjid, maksudnya kalau saya ni ejekan masjid, bendahari masjid, saya yang beli dan saya bawa balik ke rumah. Itu maksud dia. Jadi dalam konteks Azri ini sepatutnya adalah masjid ataupun surau. Masjid dan surau dah cukup. Masjid dan surau. Yang kedua adalah organizer kan. Siapa bahasa Melayu organizer kan? Dia, penganjur. Penganjur. Okey. Penganjur majlis besar. Penganjur majlis apa ni? Majlis kerajaan. Majlis kahwin ke. Kena cari satu istilah yang ni. Okey. Majlis Penganjur rasmi majlis kata. keramaian ke kan. Okey, kena cari istilah yang tapi apa yang Azri buat ni betul lah. Okey, yang memang ada dua je pelanggan dia. Masjid dan surau, yang kedua penganjur majlis. Okey, dan cuma cara intonasi yang Azri gunakan tu tadi, pada saya itulah intonasi yang betul untuk kita membentang BMC. Kita kena seolah kita bentang ni, kita sampaikan kepada orang. Okey, kalau kawan-kawan yang lain tadi, dia macam membaca laporan tau. Itu bukan pembentangan. Tapi yang saya suka dengan cara Azri membentang ni, itulah intonasi ataupun intonasi dan gaya pembentangan. Okey, maksudnya tidak membaca kan, kita sampaikan kepada orang. Alright, so bagus part tu kan. Terima kasih banyak Doktor. Kemudian channel media sosial, template ni template ke pamphlet? Pamphlet kan? Betul kan? Template. Bukan sama je Doktor. Ya, kita macam flyers. Itu pamphlet. Oh. Template ni macam apa tu? Ini BMC, inilah template BMC. Okey. Okey, ataupun boleh tak brosur brochure. Apa brosur bahasa Melayu kan? Brosur kan? Brosur ataupun pamphlet. Pamphlet sebutan dia. Kemudian customer relationship, okey, ada warranty. Okey, berus karpet percuma. Oh, ini tapi idea ni sebenarnya boleh tau. Cuma bahasa yang saya gunakan ni bahasa kampung, betul lah bahasa kampung. So kena sesuaikan Azri. Okey, revenue stream, jualan produk, upah pengantaran. Okey. Tepat, memang itu je pun yang diperlukan. Okey, key resources, besi yang licin, pekerja yang mahir, okey, premis. Okey, dan yang keempat ni tak boleh Azri. Ini tak sesuai. So, yang periklanan ni. Sebenarnya key resources ni adalah semua pembuatan ataupun bahan mentah yang diperlukan untuk membuat rod alat penggulung ni. Jadi periklanan tu tak sesuai kita letak kat situ lah. Kemudian key partners, pembekal, pengilang, ejen jualan, pengangkutan dan premis gudang. Okey, key activities, proses pengeluaran, jualan dan perkhidmatan. Jadi tenaga kerja tu free je dia datang sukarelawan Kena bayar tak tu? kena bayar kan. Jadi Ah. kena ada kat situ pengurusan sumber manusia kan. Ni benda yang paling besar tau. Biasa student terlepas pandang. Jadi takkan pekerja kita tu
dia apa ni, buat kerja free kan, buat rewang, buat kerja rewang free. Okey. Oh, kiranya doktor, kalau kita walaupun kita tulis tenaga kerja ni, sebab saya masukkan ni itulah apa nama gaji kepada yang buat kerja ni. Tu tak termasuk kan? Itu yang dalam key activities. Sekarang kita dekat key activities, sepatutnya kena ada pengurusan sumber manusia. Awak cari pekerja itu pun satu proses. Awak bayar pekerja, upah dia tu itu juga satu proses. Awak pecat dia ke sebab dia tak bagus, itu juga satu proses. Dapat? Okey. Kemudian cost structure, kilang, gudang dan jentera. Okey. Oh, jentera. Ada pula jentera. Ada jentolak ke? Maksudnya apa nama, kan barang tu pun dia agak saiz besar jugalah. So nak bawa daripada kilang tu, dia macam bawa lori lah untuk ke gudang. Okey. So bukan jentera kan, itu namanya kos pengangkutan. Okey. So Azli kena asingkan tiga-tiga ni. Kos penghilangan, kos pergudangan dan kos pengangkutan. Kemudian tenaga kerja ni, tenaga kerja ini tiga-tiga tu boleh digabungkan jadi kos sumber manusia. Dia ada tulis payung tiga-tiga tu. Dapat? Dapat ada. Okey. So ada masa lagi untuk baiki Baik, doktor. sebelum mata. Tapi dari segi pemahaman Azri untuk BMC tu okey. Maksudnya Azri dah capai objektif kursus ini, iaitu objektif kedua, mampu membangunkan BMC. So tahniah untuk itu. Dan sekali lagi saya paling suka intonasi Azri membentang. Itulah sebenarnya cara membentang BMC yang betul. Kita convince orang. Kita yakinkan orang. Bukan kita baca laporan. Bukan kita baca slide ataupun baca BMC ni. Okey. Ada soalan ke Azri? Setakat ni tak ada, doktor. Okey. Seterusnya kita pergi ke siapa ni? Atika. Ada ke Atika? Ya, saya doktor. Dah bentang dah kan? Belum lagi. Okey. Okey Atika. 5 minit anda bermula dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada doktor dan rakan sekalian. Nama saya Atika binti Din dan saya berasal dari Sabah. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan BMC produk yang saya pilih untuk dikomersialkan. Nama produk saya ialah Smart Drive. Smart Drive ialah alat penyimpanan data pintar yang direka untuk memenuhi keperluan pengguna moden dengan hanya menggunakan sambungan Bluetooth untuk pemindahan data dan Wi-Fi untuk pencetakan terus ke printer. Dan wujudnya Smart Drive ini bertujuan sebagai backup dokumen kerana tidak memerlukan internet. Okey, seterusnya saya beralih kepada BMC. Yang pertama dari segi segmen pelanggan melalui pelajar dan mahasiswa, golongan profesional, pekerja pejabat dan golongan IT. Dalam arti kata lain, semua golongan yang memerlukan teknologi untuk menyimpan data yang lebih efisien. Okey, seterusnya yang kedua, tawaran nilai. Produk saya ini menawarkan penghantaran data yang lebih efisien melalui Bluetooth, kemudahan menghantar dokumen dengan printer melalui Wi-Fi, ada paparan screen display, mudah dibawa ke mana sahaja dan ringan, data penyimpanan bermula 1 terabyte dan ke atas, tidak memerlukan data internet, pemindahan data tanpa USB, ketahanan bateri 6,000 mAh dan fast charging. Okey, yang ketiga pula saluran melalui kedai elektronik, media sosial, e-commercial dan website. Yang keempat pula hubungan pelanggan melalui diskaun, waranti dan khidmat pelanggan melalui email. Yang kelima,
aliran pendapatan melalui penjualan produk dan pemasaran gabungan. Seterusnya yang keenam, sumber utama. Sumber utama yang diperlukan untuk penghasilan produk ini ialah dana, pekerja, kilang, dan pembekal komponen IT. Dan yang ketujuh, aktiviti utama melalui penyelidikan dan pembangunan produk, R&D, pengilangan, pemasaran, penjualan, pempromosian, dan pelaksanaan SIRIM. Dan yang ke-8, rakan kongsi, yaitu dengan melalui pakar IT, platform e-commercial, pembekal komponen elektrik, kedai elektronik, syarikat yang menyediakan data security dan kilang. Dan terakhir, struktur kos, yaitu penggajian, pemasaran, pengilangan, pembelian komponen IT, operasi AM, dan penyelenggaraan produk. Yang lagi satu, doktor saya rasa terlupa bentang iaitu aliran pendapatan melalui penjualan produk dan itu sudah pula. Itu sajalah doktor dari saya. Okey. Smart drive Sekarang ni orang dah guna cloud storage tau, Atika. So agak mencabar lah kalau Atika gunakan smart drive ni. Tapi dalam pembentangan tadi Atika ada sebut ini ada backup untuk backup kan, bukan penyimpanan biasa kan. Ya, Okey. sekedar Jadi backup. jadi kalau macam tu namanya sepatutnya BMC Smart. Dia apa tu? Dia mesti ada perkataan backup di belakang tu. Smart drive backup, doktor. Lebih kurang macam tu lah. Cari istilah yang betul. Okey, insyaAllah. Okey. Kemudian BMC Atika ini tak ada masalah. Okey. Semua betul. Cuma di bahagian tawaran nilai ni saya rasa kena baiki lagi lah Atika. Cuba hanya tonjolkan keunikan. So mana yang sama dengan sedia ada ni tak perlu sebut lagi di sinilah. Hanya tonjolkan keunikan sahaja. Baik. Okey, dan sebaiknya letak visual gambar lagi baguslah supaya orang boleh nampak apa smart drive backup ni. Okey. Okey. Kemudian mana tadi? Okey. Okey, nama dan nama metrik jangan lupa letak. Okey, dan visual ni boleh diperbaiki lagi kan, Atika. Okey, insyaAllah. Janganlah ini kan visual, alamak boringnya tengok visual ni. Buatlah yang menarik sikit. Okey. Okey, insyaAllah. Okey. Ada soalan ke Atika? InsyaAllah tidak, doktor. Okey. So kita pergi ke BMC seterusnya daripada Torik. Ada ke? Ya, saya doktor. Okey. Okey, Torik, pembentangan anda bermula daripada sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada doktor untuk presiden saya pada malam ini. Saya lebih pada marketing produk lah, dia lebih pada servis lebih kurang consultant pada marketing yang produk. Kita pergi kepada customer segment dulu. Tujuan untuk marketing produk ni kepada peniaga yang mahukan kemajukan bisnes mereka. Contoh bisnes yang kecil nak kembangkan bisnes mereka lagi. Mereka yang mahukan produk mereka dikenali, mereka yang tidak pandai memperkenalkan produk. Seterusnya customer relationship lebih kepada media sosial,
perkhidmatan sokongan pelanggan. Kepada channel pula, lebih kepada website, media sosial seperti FB, TikTok dan Instagram, dan papan iklan umum yang kita sedia maklum yang seperti kat berjalan atas highway apa semua tu. Kemudian value proposition, harga yang berpatutan, kadar tempoh periklanan yang lama, masa untuk mencapai tujuan yang singkat, kaedah memperkenalkan produk yang mesra. Okey, aktiviti pula pengurusan dan pengiklanan produk, pemasaran dan perolehan produk, dan key resources, rangkaian pengedaran yang berkesan, modal dan jaminan kewangan yang kukuh, pekerja yang peramah dan bijak, key partner, peniaga kecil, pelabur, artis dan agensi kerajaan. Cost structure, kos pengiklanan, gaji pekerja tetap, kos operasi dan pelancaran event dan pemasaran. Yang terakhir adalah revenue stream, iaitu tempoh sewaan, jualan by group dan commission penjualan produk. Jadi sekian daripada saya, pendengar saya lah, Doktor. Okey. Torik, BMC ini okey dari segi layoutnya betul. Cuma cara Torik bentang tu tadi salah. Oh. Tak ikut susunan yang betul. Oh. Itu pun banyak markah kena potong tu. Sebab maksudnya Torik masih belum menguasai penggunaan BMC. Bagaimana BMC ni kita gunakan untuk pembentangan. Okey, semak balik susunannya tu. Okey. Okey, ini Torik buat servis kan? Betul kan? Ya, ya. Jadi kalau marketing produk ni dia macam tak jelas. Sepatutnya adalah perkhidmatan pemasaran produk. Okey. Itu betul. Perkhidmatan pemasaran produk. Faham. Okey, jadi di bahagian tawaran nilai ni ataupun value proposition ini sepatutnya dia ada statement perkhidmatan pemasaran produk yang menawarkan nokta bertindih, harga perkhidmatan yang berpatutan. Okey. Kadar tempoh pengiklanan yang lama. Okey. Masa untuk mencapai tujuan pencapaian objektif yang singkat. Okey, mencapai objektif segera contoh menggunakan kaedah memperkenalkan produk yang mesra. Mesra apa? Mesra alam, mesra pelanggan? Pelanggan. Kena spesifik mesra apa tu? Mesra, mesra pelanggan, mesra haiwan. Okey. So kena spesifik apa yang mesra tu kan? Kemudian customer segment, peniaga yang mahukan majukan bisnes mereka, okey. Mereka yang mahukan produk mereka yang dikenali, okey. Mereka yang tidak pandai memperkenalkan produk, okey. So tidak pandai itu bahasa perbualannya bukan bahasa penulisan. Sepatutnya adalah peniaga ataupun penjual yang tidak mahir dengan pemasaran produk. Guna ayat penulisan, jangan gunakan ayat perbualan. Tidak pandai ni ayat bahasa pasar. Okey. Baik. Customer relationship, okey. Apa tu? Apa yang Torik buat dengan media sosial dekat sini? Memperkenalkan menyebarkan, menarik orang untuk mengiklankan produk dia kat kami, macam tu. Itu dalam dalam channel ni, dalam customer relationship. Ini apa maksud dia? Sistem sokongan ke? Ya. Sistem sokongan ke? Ya. Okey, jadi sepatutnya sistem sokongan melalui media sosial. Sistem capaian sokongan melalui media sosial. Jangan letak media sosial macam ni. Macam bila letak ayat macam ni kan, seolah Torik kata, lu fikirlah sendiri apa media sosial. Okey? Baik, betul. So, channel website, media sosial, okey, dan papan iklan umum. Okey. So, cara dapat duit, tempoh sewaan, jualan by group.
Apa ni jualan back group ni? Dia macam nak Cina dia macam package lah, package. Package A, package B, dia ada package yang kami tawarkan lah itu. Okey, sepatutnya adalah harga pelbagai package. Ah, Ha. Kau ni cakap belit-belit lah. sebab tu tak sampai. Okey. Seterusnya commission jualan produk. Ini commission ni siapa dapat? Kami. Okey. Okey, maksudnya ni lah ni apa tu? Bayaran kan? Sebab Ya. awak mereka kan? Okey. Ya. Alright, seterusnya key resources, rangkaian pengedaran yang berkesan. Okey. So tak perlu ada perkataan berkesan tu. Di bahagian key resources ni, nyatakan saja sistem rangkaian pengedaran. Okey. Modal dan jaminan kewangan yang kukuh. Jaminan kewangan yang kukuh ni tak perlu. Sebut Oh. saja modal. Ah, Sumber, nama pun sumber kan? Nyatakan apa sumber tu. Pekerja yang peramah dan bijak. Ya Allah. Peramah yang bijak. So Torik kat sini hanya nyatakan pekerja sahaja. Okey? Pekerja yang mahir. Okey. Ataupun pekerja yang mahir, pekerja mahir dengan pemasaran. Okey. faham. Activities, pengurusan pengiklanan bukan pengiklanan produk kan? Awak ni servis, perkhidmatan. Ya. Jadi pengurusan dan pengiklanan perkhidmatan, Oh. bukan produk. Oh, Pak, saya yang saya faham saya nak kenalkan produk orang. Tu produk iklan produk orang. Bukan, bukan itu. Maksudnya awak promote tu apa aktiviti dia? Promosi je kan? Promosi je. Jadi aktiviti tu ada live TikTok ke? Ada semua tu. Tak Jadi kena ada kat sini lah aktiviti apa live jualan langsung kan? Aktiviti jualan langsung atas talian. Oh, faham. Letak dalam kurungan live TikTok dan juga live Shopee. Itu pun key activities. Sebab dalam case story ni buat perkhidmatan, bukan buat produk. Faham. Okay. Key partners, peniaga kecil, pelabur, artis dan agensi kerajaan. Okay. Cost structure, kos pengiklanan, gaji pekerja tetap, kos operasi, pelancaran event dan pemasaran. Okay. Alright, boleh? Boleh betul. Ada soalan ke, Tariq? Cakap ni tak ada betul. So gunakan gunakan bahasa yang sesuai ya. Jangan guna bahasa pasar dalam penulisan BMC. Okey. Alright. Seterusnya yang terakhir kan. Ini yang terakhir tak silap saya. Okey betul. Abdul Syukur. Ada ke? Ada tu. Okey. So, kejap Bentang kita yang terakhir. Okey. Okey, boleh mula. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Ya, teruskan. Okey. Saya buat dalam bahasa Inggeris. So saya baca pun dalam bahasa Inggeris lah. Yes, boleh. Okey. Saya akan introduce berkenaan dengan Mad Delivery Apps, which is an application to help the people in needs of medical or consumable of medical support. Okay, this Mad Delivery App will offering fast, reliable and low cost to all citizen and busy person with superior customer service. So this is the value of the Mad Delivery Apps. And then what we are targeting, the customer segment is, the first one is all citizens.
which is have maybe have problems with the transportation and else. And the second customer segment is for the busy person, which is they don't have time to go to the pharmacies or clinics and hospitals. And the last one is people that value time over money. So because they don't want to spend their time on the road and everything. So this is the customer segments. So the channel is service accessibility via mobile apps, online platforms for reservation and also payment. Okay, and then customer relationship. Okay, we building loyal customer relationship through reliable service, customer loyalty programs, and responsive support. And then for revenue stream, this app will generate income from the first one is delivery charge. Second one, advanced consultation fees by consultant. And then the third one, advertisement by partners, maybe from the pharmacies and other hospital or clinics. The key resources, the first one is apps and online platform development team. The second one is a team of doctors, which is the consultant for advanced services provided by the Med Delivery apps. The third one, certified customer support team. And then the most important one is the data center to hold the apps and also the online platform, which is a website. And then the key activities for this Med Delivery app is operation and maintenance of apps or application and online platform. The second one is schedule of consultant or doctors. And then the third one, customer service management. Collaboration or partnership for this Med Delivery apps. The first one is pharmacy chain store. The second one, hospital and clinics. And then the third one is delivery partners, such as Grab, Misi, Panda, and etc. And then the cost structure to ensure that this Med Delivery apps can be operated. We will invest in first human resources, customer service, and also consultant, as well as the technology development, because we might outsource to the third party for the technology development. And the third one, to ensure that this app can build a trust to the customers. So marketing expenses is one of the maybe the highest investment we will need on these apps. And then the last one, fees to the delivery partners. So I hope this Med Delivery app can help the people and also give the value to the people. Thank you very much. Okay. So on time 4 minit 30 saat. Okay. So selepas Siti Sarah tadi, ini juga BMC yang bagus kan. Cuma pendekatan yang digunakan oleh Syukur di sini untuk panduan rakan-rakan lain. Syukur menggunakan statement, menggunakan pernyataan berbanding poin-poin. Tapi ada juga dia guna poin yang lain kan. Okay. Dan untuk value proposition ini, Syukur, kena tambah lagi sebelum ayat offering fast, reliable and low cost to all citizen ni kan. So what kind of service? So you have to mention here. Okay. So kena ada ayat di depan dia tu. Macam Siti Sarah buat tu tadi. Okay, faham dah. Okay. Kemudian yang di sini yang seperasan ini Syukur hantar ubat je ke ataupun dengan tim medik sekali? Sebab nampak kat sini ada team of doctors. Team of doctors kita guna online platform ataupun apps tu mungkin susah sikit lah. Dekat mana kita akan bagi advance consultation fee. Maksudnya dia orang bayar some fees. So ada team doctors akan advise. Oh, so maksudnya doctors ini bukanlah datang ke tak.
Tak kan? Dia lebih Ah, ah. kepada yang menentukan apa ni preskripsi kan? Preskripsi kan ubat tu. Preskripsi dan hospital dengan klinik dah provide. Cuma Okey. macam contoh mungkin dia rasa dia nak third party opinion ataupun ada opinion, so they can subscribe to these services. Maksudnya Okey. advanced services yang kita provide. Okey, so maksudnya nanti dia bagi kalau macam itulah maksudnya. So di bahagian revenue stream yang nombor 2 ni, so bukan by consultant lagi lah, by doctors ataupun by expert, by medical expert. Doctors, cuma istilah dalam medical kita guna consultant lah. Oh, Tak okey. kalau doktor nak guna istilah doctors pun boleh juga. Okey, ikut bidang ni lah sebab saya bukan bidang perubatan. Okey. So maksud dalam bidang perubatan doktor so kita panggil konsultan Consultant. Kalau dekat private hospital pun dia guna consultant lah. Consultant. Okey, alright. So kalau kes macam tu boleh kekalkan sebab ini kami semua ni di sini bukan bidang perubatan. Okey, suka seorang yang Okey. Okey. By the way ini BMC ni dah okey. Okey. So cuma cara apa ni Syukur bentang tu tadi nanti masa buat video pembentangan nanti mungkin boleh tiru gaya si apa ni Azri tu tadi. Bagi santai tapi idea ini sangat bagus. Pada saya idea ini sangat bagus. Dan Syukur harus protect lah. Sebab pendekatan dia bukan e-healing. Dia gunakan apa ni pendekatan e-healing tu tapi ini bukanlah dia bagi taksi dan sebagainya, dia bagi ubat spesifik kan. Dan betul. Bila spesifik ini sepatutnya dalam key activities Syukur kena ada sebab awak saya tak pasti tapi apa ni bidang ini terikat dengan Akta Dadah Kebangsaan kan, betul kan? Betul. Dia ada juga. Cuma kita akan ada discussion lah dengan so nanti dibagi key activities ni kena ada ni apa ni compliance dengan Akta Dadah Kebangsaan itu apa dia punya tu lembaga ubat ke apa? Ya ada compliance. Okey. So kalau macam bidang apa ni barang elektronik dia ada SIRIM. Jadi kalau perubatan ni yang dadah ni kan ubat-ubat ni apa lembaga dia? Nah, so kena mention di bahagian key activities. Okey, faham. Okey. Kemudian di bahagian customer relationship ni jadi kena juga ada bagaimana Syukur boleh meyakinkan pengguna ataupun pelanggan Syukur yang ubat yang disediakan itu memenuhi peraturan KKM contoh. Jadi kena ada kat situ. Okey. Apa ni ubatan yang dihantar memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh KKM. Jadi kita pun happy lah nak menggunakan servis awak. Kan? Tak naklah beli ubat yang mengandungi racun berjadual dan sebagainya. Okey, faham. Okey. Alright, saya rasa itu sahaja yang Syukur perlu baiki. So, tapi saya suka idea ni kan. Cuba bagaimana supaya lebih wow factor dia tu. Macam mana ditransfer kat sini. Okey? Okey, baik. Okey. Alright. Tak sangka apa tu daripada Fakulti Pengajian Islam ada idea ni. So background Syukur memang bidang perubatan ke? Ya. Okey, lepas tu ambil sarjana muda yang kali kedua ni dalam bidang ustaz pula. Ya betul. Okey, menarik tu. Alright, kalau student saya yang semester lepas dia apa ni pesara HR manager di Petronas. Okey. So dia apa ni dia sambung ni pula apa ni sarjana muda pengajian Islam nak jadi ustazah. Okey, so bagus pada saya baguslah. So ramailah ustaz-ustaz yang profesional, ustaz-ustazah yang profesional Okey. Okey, ada soalan ke Syukur? Tak ada. Terima kasih Doktor.
Okay, visual dia ni kena baiki lagi kan? Boleh, insyaAllah. Okay. Ada visual yang agak tempang kat situ. Review ni Okey, straight. baik. Kedudukan dia bukan macam tu. Okey, baik. Okay. Okey, Doktor. Terima kasih. Okay, alright. Saya harap rakan-rakan yang lain dapat sedikit input daripada pembentangan rakan-rakan yang membentang pada malam ini. Okay. Dan saya doakan final report nanti, final presentation nanti dan final BMC nanti adalah yang terbaik dari ladang yang anda hasilkan. Supaya saya pun rasa serba salah lah kalau tak berikan anda grade yang bagus. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, so kita akan jumpa pada pertemuan yang keempat. So pertemuan keempat tu adalah pertemuan terakhir. Ingat kita ada online quiz kan? Tapi sebelum kita buat online quiz tu kita ada wrap up kursus, ada penggulungan kursus. So kita akan review balik apa yang kita kena buat, apa yang pelajar kena buat, apa yang pelajar kena submit dan sebagainya. Okay. Dan suka saya ingatkan, pastikan anda capai 100% dalam sistem LMS tu kan. So sebab kalau tak capai masalah juga sebab anda buat ODL. ODL ni pastikan semua hijau. Jangan ada yang tak hijau kan dalam sistem LMS tu, Learning Management System tu. Okay. So all the best semua. Sebab kita berjumpa lagi di pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.